Antara faktor ialah rakan sebaya. Setengah remaja sanggup melakukan gejala sosial kerana ingin dikatakan mudah mengikuti arus perubahan yang telah ditunjukkan oleh rakan. Ini akan memberi kesan yang negatif terhadap individu mengikuti tingkah laku yang bertentangan dengan tuntutan agama dan norma masyarakat. Rakan sebaya bukan saja mempengaruhi seorang individu secara negatif melalui pujukan dan paksaan, tetapi juga secara positif dengan memberi hikmat, sokongan dan peluang untuk membincang pandangan yang bertentangan. Pengaruh kuat rakan sebaya boleh digunakan secara konstruktif untuk membentuk tingkah laku yang positif di kalangan mereka. Sejak kebelakangan ini, isu sosial remaja kian meningkat dalam kalangan remaja muda yang masih menuntut ilmu di institusi pembelajaran seperti sekolah menengah. Amat banyak isu sosial yang kini menjadi berita hangat di laman media. Antaranya, kes buang bayi yang dilakukan oleh seorang pelajar yang kerap ponteng sekolah, merokok, mengambil dada, meminum minuman keras, dan sebagainya. Perkara ini telah menjadi perhatian dalam sektor pendidikan kerana ia mampu menghalang perkembangan pendidikan kepada golongan remaja sekiranya dibiarkan. Hal ini akan menjadi puncanya kejatuhan sistem pendidikan di negara kita. Antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan isu sosial remaja ini daripada menjadi di luar kawalan, seharusnya kita menjadi contoh dan teladan yang baik kepada golongan muda. Ibu bapa merupakan guru kepada golongan muda ini kerana merekalah yang sentiasa menjadi contoh kepada golongan muda dalam membentuk sahsia diri anak-anak. Bak kata pepatah, bagaimana rupa begitulah bayaknya. Ibu bapa harus menjauhi dari kegiatan negatif seperti merokok, minum alkohol, mengakses laman web luca dan lain-lain lagi. Selain itu, sikap ibu bapa juga mampu mempengaruhi sikap yang akan dibina oleh remaja pada masa hadapan. Selain itu, masalah keuangan juga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan halangan dalam perkembangan pendidikan di negara kita. Walaupun kerajaan telah mengambil beberapa tindakan untuk mengatasi masalah ini, namun masih ada juga beberapa masyarakat yang terlepas daripada pandangan, terutama masyarakat yang tinggal di bagian pedalaman. Bukan saja jarak yang terlalu jauh daripada kawasan bandar yang menjadi tempat utama untuk golongan remaja melanjutkan pelajaran, tapi juga sumber pendapatan masyarakat di sana yang tidak dapat menampung kos perbelanjaan untuk melanjutkan pelajaran. Hal ini akan menyebabkan banyak remaja yang tidak akan dapat mengembangkan pendidikan mereka. Untuk membendung masalah ini, Kementerian Pendidikan perlu menyediakan lebih banyak bantuan yang boleh merapatkan lagi jurang pendidikan di negara kita. Pihak kerajaan boleh menyediakan lebih banyak kemudahan dan bekalan di semua sekolah, terutama sekali di bagian pedalaman, dan kemudahan tersebut haruslah berfaedah untuk digunakan oleh pelajar. Selain itu, pihak kerajaan juga perlu menyediakan portal yang memudahkan masyarakat untuk berhubung terus kepada pihak kerajaan agar segala masalah dapat dikenal pasti dengan mudah. Antara cara untuk mengatasi masalah dalam membentuk masyarakat adalah menjadi teladan yang baik. Contohnya, tidak dapat disangka lagi bahwa ibu bapa dan ahli keluarga yang lebih tua perlu menjadi contoh dan teladan yang lebih baik kepada anak-anak. Suri teladan ibu bapa mampu membentuk sahsia anak-anak. Tambahan pula sikap anak-anak yang suka meniru apa-apa saja yang dilihatnya, bak kata peribahasa, bagaimana acuan begitu lakuinya. Ibu bapa perlu menjauhi kegiatan yang negatif seperti merokok, minum alkohol, mengakses laman web luca, dan lain-lain lagi. Bapak borek, anak rintik merupakan peribahasa yang perlu dihayati oleh ibu bapa. Sikap ibu bapa yang ego, individualistik, materialistik, dan bongkak akan mencanai generasi muda yang berakhlak, biadab, dan berbudaya sumbang. Seterusnya, gejala sosial di Malaysia semakin meruncing. Gejala sosial ini juga dapat diklasifikasikan sebagai satu jenayah yang melibatkan etika dan moral seorang individu.
Jenayah ini juga bukan sahaja dilakukan oleh golongan remaja dan dewasa, tetapi kanak-kanak juga turut terlibat dalam masalah ini. Dan sebagai contoh, majoriti remaja memilih untuk mencoba hal yang baru untuk menghiburkan mereka punya diri adalah seperti melakukan hal yang tidak berfaedah. Seperti mereka mencoba untuk ponting sekolah, merokok, meminum minuman keras yang banyak, mengambil obat-obatan terlarang seperti dada, lumba haram, dan juga menjalinkan hubungan yang terlarang sebelum berkawin. Dan ini juga akan mengakibatkan atau memberikan kesan yang negatif kepada mereka, yaitu seperti memberikan impak pencapaian akademik anak-anak dalam kelas akan melonjak dalam semua mata pelajaran jika kerajaan memandang serius penggunaan sistem sekolah yang moden. Oleh hal yang demikian, kerajaan haruslah menyediakan peralatan pembelajaran kepada semua sekolah selaras dengan pembangunan negara. Hal ini dapat mengelakkan atau mengurangkan lagi terlibatnya remaja, dewasa ataupun kanak-kanak dalam gejala sosial yang tidak berfaedah ini. Semoga dapat membantu kita untuk mengelakkan hal ini terjadi kepada generasi yang akan datang. Selamat pagi kelas. Pagi Madam. Kamu sudah siap kata assignment yang saya sudah kamu buat? Belum. Dalam sidos. Belum. Si Iman sudah, si Iman sudah betul. Belum. Mbak Kepala, kita bukan ada sentam dan sudah dalam grup ke? Kita mesti sudah ketik banget. Kegiatan tentang perbuatan, mengkaji pelajaran, mengurus rumah, buat kerja rumah, buat jadwal waktu belajar, menyiapkan kerja, sama buat latihan. Paham nggak kalau nilai gaji gitu? Oke, itu sejak kelas kita untuk hari ini. Jangan lupa assignment kamu Nanti jumpa next class. Oke, dah.